Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dr. Nur Liana Khairuddin, Pegawai Perubatan dan OHD dari KPJ Rawang. Hari ini, buat pertama kalinya, kami akan mengadakan rancangan Jom Tanya Doktor. Di sini, kami akan membincangkan topik-topik kesihatan untuk meningkatkan kesedaran dan juga untuk membincangkan perkara-perkara yang penting buat anda semua. Okay. Hari ini, kami bersama Dr. Foo Siang Lin. Hai semua. Sedikit perkenalan tentang Dr. Foo. Dr. Foo menamatkan pengajiannya di Universiti Malaya, MBBS-nya dan juga Masters, dan telah melanjutkan lagi fellowship beliau dalam laparoscopic surgery. Okay, so hari ini topik kita ialah colorectal cancer. Dr. Foo, apakah itu colorectal cancer? So colorectal cancer ataupun kanser usus besar merupakan satu jenis kanser yang terutamanya macam datang daripada usus manusia, usus besar. So colorectal maksudnya colon dengan rectum. So dia meliputi semua bahagian usus besar. I see. Okay, Dr. Foo. Kerap ke Dr. Foo jumpa colorectal cancer di Malaysia? Ya, colorectal cancer sebenarnya salah satu top 3 cancer di Malaysia. Selepas breast cancer, selepas lung cancer, colorectal cancer merupakan salah satu daripada 3 yang terbesar di Malaysia. So kita pun jumpa colorectal cancer dengan quite regular, quite biasa juga. Biasa. So top 3 ya? Top 3 ya. Quite. Okay, macam mana kita nak tahu seseorang itu mempunyai colorectal cancer? Apakah simptom-simptom? Biasanya, kebanyakan colorectal cancer dia tidak datang dan bagi tahu kita bahawa saya sudah datang, saya WhatsApp, saya doktor, saya colorectal cancer, saya sudah datang. Mereka tidak, mereka akan bagi kita beberapa simptom ataupun signal untuk kepada kita. Dan biasanya signal-signal itu kita cuba abaikan permulaan sebab dia ramai orang rasa itu bukan yang serius lah. So simptom-simptom yang kita ada macam sakit perut yang tidak spesifik. Dia boleh sakit kadang-kadang tiba-tiba lepas itu dia stop. So sakit perut boleh jadi ataupun berak dan cara berak kita sudah tukar daripada normal. Mungkin ada orang berak sehari sekali ataupun 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Tiba-tiba dia berak dengan sangat-sangat kerap macam jadi ciri-pirit ataupun constipation macam tak boleh berak kan untuk banyak hari sembelit ataupun ada orang berak dan keluar itu darah so lepas berak darah keluar daripada berak, so itu yang ketiga. Okay. Ada juga yang lain macam dia tiba-tiba berkembung, maksudnya dia tak boleh berak itu tak boleh keluar dan dia rasa nak muntah ataupun demam dengan muntah. So semua ini adalah ciri-ciri ataupun simptom-simptom yang selalu dikaitkan dengan itu colon cancer dan terutamanya colon cancer. Ada orang juga rasa sudah tak ada appetite makan, selera makan kurang, ataupun berat badan tiba-tiba makin menurun daripada 70 kilo nanti bulan depan menjadi 65, lepas itu turun lagi ke 60 dan sudah dia jadi lebih kurus. Nah, itu ialah beberapa simptom yang selalu dikaitkan dengan itu colorectal cancer. Adakah certain orang dia lebih berisiko ataupun macam mana? Lelaki ke perempuan ke? Kebanyakan dia colon cancer dia datang daripada sporadik, maksudnya semua orang pun boleh dapat, terutamanya kepada umur yang makin meningkat. Misal kata kita lebih 40, lebih 50, maka kita punya risiko akan lebih daripada orang yang 10, 20. Itu salah satu age itu. Kedua itu ialah kalau cakap kita tengok dari family, family pun boleh ada guide. Ada orang kalau banyak family members yang ada masalah dengan colorectal cancer, dan itu
kalau familiar macam family related punya dia boleh, ada juga yang so dia boleh jadi family misal history. kata di dalam ahli keluarga first degree kan ataupun second degree, ada orang dapat colon cancer pada umur yang sangat-sangat muda. Kalau kita ada uncle, auntie ataupun kita punya adik-beradik ataupun ibu bapa dapat kanser kolon 2-3 orang pada umur yang sangat-sangat muda, misalnya 30-an, 40-an, itu kita mesti fikir tentang sama ada ini adalah sesuatu yang dalam family itu. Tapi kebanyakan dia datang sporadik. Dia sendiri-sendiri dia datang. So kalau first degree and muda, then kita perlu lebih berhati-hatilah. I see. Okay. So macam mana kita nak check kalau kita ada colorectal cancer? So kalau kita ada simptom yang tadi kita cakap, so yang paling selamat ialah pergi jumpa dengan doktor lah. Kita boleh jumpa dengan doktor di klinik, di kita punya itu panel klinik, GP, ataupun kita boleh datang ke hospital untuk jumpa doktor, di mana doktor akan periksa dan kebanyakan ada beberapa cara kita boleh buat. Salah satu, kalau kita suspek ada kanser ataupun keluar darah daripada berak semua itu, kita boleh buat cek itu najis. Kita ambil najis untuk buat spesimen, tengok di dalam najis itu ada darah kata. Kita so najis tu akan ada darah walaupun kita tak nampak. Kadang-kadang dia keluar sikit. So kita ingat darah berak itu normal. Kadang-kadang kita nampak sikit dah, tapi kita tak suspek. Tak nampak. So kita ambil, kita panggil stool occult ataupun fecal occult. Iaitu kita ambil spesimen daripada itu najis untuk pergi buat test. Tapi bukan semua kanser itu pun akan ada positif untuk darah. So tak semestinya lah. Suspek itu biasanya doktor dari klinik, panel klinik mereka akan tulis satu surat rujukan kepada kita. So kalau kita datang ke hospital, kita akan buat skop untuk tengok itu teropong. Kita akan bagi ubat untuk cucikan usus, bagi dia bersih. Lepas tu kita akan masukkan itu skop di general anesthesia, maksudnya bukan di sedation, maksudnya kita tidak rasa kesakitan. So kita akan gunakan masa lebih kurang 15 minit plus minus macam itu. Kita akan masukkan kamera, kita tengok usus besar sama adakah tidak ada ketumbuhan colorectal cancer. Okey Dr. Fu, ramai pesakit yang pernah datang, kalau kita cakap pasal skop ataupun nak buat periksa teropong dalam usus, mereka sangat takut. Takut dan tak mau buat langsung. Like, apa pendapat Dr. Fu? So, kalau kita tengok, sebab skop ini sudah wujud servis kolonoskopi banyak tahun sudah lah, mungkin beberapa puluh tahun. So permulaan itu skop itu kebanyakan tempat itu dia dari segi fasiliti ke ubat ke, mereka cuba nak bagi ubat untuk sedation yang pendek lah. So ni maksudnya tak sedar lah. Ada orang dulu kadang-kadang mereka bagi yang separuh sedar. So itu yang kadang-kadang kita ada, kalau kita dengar cerita ada orang cakap, saya masih sedar, saya rasa sangat takut kan. So kebanyakan di sini sekarang pun kita sudah bagi ubat sedation dengan baik, di mana pesakit akan terus tidur. Mereka terus tidur lah. Terus tidur. Tak sedar langsung. Tiada memory, dia tidak akan sedar. So masa kita, you just imagine kita pergi satu tempat, doktor bagi ubat dan kita akan tidur dalam 15 hingga 20 minit macam itu. Lepas kita bangun, itu skop sudah siap, sudah settle. So sudah siap and tak rasa apa-apa lah. So you boleh pada hari itu datang, hari itu balik pun boleh. So prosedur itu biasanya dalam lingkungan itulah beberapa puluh minit itu saja. Okay. So painless, tak sakit. That's very good. Okay, kalau seseorang itu tiada symptoms, adakah mereka akan benefit dari melakukan skop, Dr. Fu? Kalau kita tengok daripada screening punya kita punya screening punya protokol, terutama dari negara luar macam British, UK kan. So mereka menggalakkan ataupun mereka menggalakkan penduduk mereka selepas 50 tahun, walaupun tidak ada masalah, untuk pergi buat kolonoskop, sebab mereka mendapati bahawa kalau kita dapat detect lebih awal, maka itu akan
treatment itu akan lebih awal dan dia akan mengurangkan itu masalah itu complication lah, dan juga itu cost perubatan pun akan turun dan dia akan meningkatkan lagi kita punya itu quality of life lepas treatment. So kalau kita dapat detect awal, treatment awal, kita punya prognosis kita lebih elok lah. Dan okay. I see. Okay, apakah treatment untuk colorectal cancer, Dr. Fu? Colorectal cancer kita treatment dia dibagi kepada beberapa tahap. Okay, kalau misal kata kita datang pada tahap yang awal, so kita boleh buat operation. Okay, operation itu ialah kita potong ataupun kita operate tempat yang bermasalah dan kita cantum balik di tempat usus yang tak bermasalah. Sebab usus kita memang panjang. So misal kata sebahagian yang bermasalah itu kita buangkan dan kita akan cantumkan yang tak bermasalah. Lepas itu kita tengok sama ada kalau yang lebih teruk sikit ataupun yang stage dia yang lebih tinggi sebenarnya, maka lebih serius sebenarnya, maka kita akan bagi chemotherapy. So itu treatment dia. Okay, Dr. Fu. Apakah nasihat yang Dr. Fu boleh bagi tahu penonton kita tentang colorectal cancer? So kalau kita tengok untuk mengelakkan masalah ataupun mengelakkan kita dapat atau kurangkan kita punya risiko untuk dapatkan colorectal cancer, maka ada beberapa cara pemakanan kita perlu ikutlah. Salah satu ialah meningkatkan lagi kita pemakanan fiber. So pemakanan pun boleh efek ya? So supaya itu cara berak itu semua lebih lancar. So setiap hari kita pun dapat pergi ke toilet, kita tak akan ada macam masalah sembelit. Yang kedua ialah masa kita rasa ada kita perasaan nak pergi ke toilet, kita pergi. Jangan simpan 2-3 hari macam itu. Tahan buang air besar pun boleh efek. Itu pun tak elok. I see. So pemakanan, lepas tu kurangkan makanan yang berminyak tinggi macam itu. So these ada cara-cara cara kehidupan yang kita boleh cuba buat untuk kurangkan kita punya risiko. Itu pertama. Yang kedua, untuk kurangkan masalah yang ataupun complication daripada treatment itu. Misal kata kita ada masalah yang simptom-simptom yang tadi kita cakap, sakit perut, kembung perut, merah, ada beza, dia punya kegerapan ataupun ciri-ciri ataupun berak berdarah, kita lebih baik pergi jumpa dengan doktor pada tahap yang awal. Jangan tunggu sehingga sudah lama, maka masa kita datang sudah lewat. So menyebabkan itu cara recovery punya itu kesembuhan, dia nak sembuh punya itu percentage akan dapat affected lah. I see. So kalau kita dapat symptoms, perlu pergi check awal lah, supaya kita boleh buat saringan yang cepat untuk diagnosis yang cepat. I see. Dan pemakanan pun boleh mengefek kalau untuk mendapat colorectal cancer. Smoking macam mana, Dr. Fu? Smoking of course smoking dia lebih kepada masalah-masalah macam lung cancer ataupun mungkin masalah macam heart attack macam tu lah. Of course kalau smoking, kalau masa operation semua itu kan, dia akan mengganggu kita punya recovery lepas operation, macam luka, susah nafas, semua itu boleh ya. So operation pun kita biasanya pun kalau untuk smoker kan pergi buat operation, kita akan menasihati mereka untuk stopkan smoking sementara waktu lah. Tapi sama ada smoking akan menyebabkan itu kanser pada jangka masa panjang, itu lebih kepada kanser yang lain macam kanser paru-paru dan itu sakit jantung mungkin. Tapi dia boleh efek bila treatment. Masa kita nak buat treatment, dia akan ganggu treatment punya itu recovery semua itu. Okay. Alright. Okay, Dr. Fu, terima kasih banyak kerana telah memberi information yang sangat bagus dan sangat senang difahami penonton. Ada apa Dr. Fu nak tambah? Cuba
cara kehidupan yang sihat lah. Dan kalau ada apa-apa masalah, jumpa doktor pada tahap yang awal. Yes, jangan tunggu lama-lama. Betul, betul. Ya. Alright. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada penonton. Diharap anda telah mendapat faedah dari sesi kita pada hari ini. Sekiranya anda berminat untuk apa-apa topik kesihatan, sila hubungi kami. Okay, terima kasih. Terima kasih, Dr. Thank you. Thank you.